Ketemu lagi kita minggu ni selepas cuti Hari Raya Cina yang panjang ya. Okey, cikgu tak nak buang masa hari ni. Kita terus nak sambung kepada tajuk yang seterusnya. Sebenarnya cikgu dah bagi kepada kamu YouTube kan, link YouTube minggu lepas. Tapi cikgu rasa kurang berpuas hati. Jadi hari ni cikgu nak ulang balik tajuk sistem peredaran darah manusia. Okey, bagi tahun 5. Okey, so kita terus. Okey, seterusnya kita tengok kepada gambar di belakang ini, situasinya. Apa dia situasi ini? Cikgu pasti semua tahu kan? Alright, ini ialah gambar seorang lelaki sedang menderma darah. Okey, menderma darah. Mengapa sebenarnya kita perlu menderma darah? Apa pentingnya kepentingan darah? Okey. Sebenarnya darah ni sangat penting. Yang pertama untuk mengangkut nutrien, mengangkut oksigen, mengangkut air, mengangkut bahan kumuh, mengangkut karbon dioksida. So sebenarnya kalau kita ada masalah dengan darah kita, so kita akan mengalami kesan-kesan yang lain. Okey, jadi disebabkan kita dah belajar tentang sistem peredaran darah, kita pun dah tahu darah tu penting. Tapi sebenarnya dalam sistem peredaran darah, apakah bahagian utama? Apakah bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah kita? Kita tahu diri kita. Badan kita ada darah. Tapi kita tahu tak bahagian utama, bahagian yang mana yang terlibat dalam sistem peredaran darah? Jom kita tengok. Jom kita lihat apa bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Cuba tengok hari ni. Kita nak berkawan dengan cik darah kita. Cik darah kita warna apa? Warna merah. Tudung cikgu warna apa? Warna merah. Sempena nak mengajar kamu tajuk sistem peredaran darah. Jom kita tengok. Terdapat 4 bahagian utama dalam sistem peredaran darah, iaitu yang pertama adalah jantung. Apa fungsi jantung? Untuk mengepam darah ke paru dan seluruh badan. So, jom kita tengok. Ini adalah lakaran jantung kita. Ini adalah lakaran. Tapi sebenarnya, gambar sebenarnya, nanti kita boleh Google, kita boleh tengok kan. Yang kedua, paru, iaitu tempat pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida. Di mana proses ini berlaku setiap kali kita menarik dan menghembus nafas. Yang ketiga, iaitu darah. Kalau kita bercerita pasal sistem peredaran darah, tapi kita tak cerita pasal darah, logik ke? Tak logik kan? Jadi sistem peredaran yang ketiga, yang bahagian yang ketiga adalah darah, iaitu bertujuan untuk mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Ini ialah darah kita, platelet darah kita. Yang dilihat di bawah mikroskop, so dia akan bergambar seperti ini. Dan yang keempat, bahagian yang keempat iaitu salur darah. Atau kalau bahasa kita ni yang kita biasa-biasa pakai ni, cikgu tengok tangan saya ada urat. Sebenarnya bahasa saintifik dia adalah salur darah. Apa itu sebenarnya salur darah? Tiub laluan untuk darah mengalir, dan fungsi dia juga adalah untuk mengangkut darah ke seluruh badan. So sebenarnya dalam sistem peredaran darah kita terdapat 4 bahagian utama yang sangat penting: jantung, peparu, darah dan salur darah. Jom kita tengok yang seterusnya. Ini adalah laluan peredaran darah manusia. So tadi saya dah sebut 4 bahagian. So yang pertama tadi kita ada jantung. Jantung. Yang kedua adalah peparu. Dan yang ketiga ialah salur darah. Dan yang keempat mesti ada darah. So sekarang ni kita nak tengok laluan dia secara ringkas. So kalau kamu tengok, ini ialah sistem peredaran darah. So kita bahagikan dia kepada 2 bahagian. Bahagian sebelah kanan, dan ini adalah bahagian sebelah kiri. Sebelah kanan ini kamu tengok berwarna biru, dan sebelah kiri ini berwarna merah. Jadi kita tengok dulu dekat sini petunjuk dia. Untuk warna merah, untuk yang berwarna merah ialah salur darah yang membawa lebih oksigen. Maksud dia apa? Nanti kita tengok. Dan yang berwarna biru adalah untuk darah yang lebih karbon dioksida. Apa sebenarnya? Jom kita tengok.
ketika kamu menarik nafas, okey, udara tadi kamu tarik nafas kan? Okey, bila kamu tarik, udara tadi yang penuh dengan oksigen akan masuk ke dalam dan pergi ke jantung. Okey? Okey. So, dari peparu tadi, darah tadi akan bergerak masuk ke jantung. Kemudian, jantung kamu akan pump darah. Okey, pump. Okey, bila dia pump darah, darah yang penuh dengan oksigen tadi akan bergerak melalui salur darah dan terus pergi ke seluruh badan kamu. Okey. Apabila dah masuk, mesti kena keluar. Okey, so bila kamu tarik nafas dan kamu hembus nafas. Okey, so apa sahaja, okey, dekat sini lah yang tadi berlaku pertukaran gas. Okey, pertukaran gas. Okey, so oksigen masuk dalam badan, yang akan dikeluarkan adalah karbon dioksida. Sebab tu kamu nampak bahagian ini sudah bertukar warna. Okey, bertukar warna kepada warna biru. Okey, apa maksud biru? Ialah darah yang lebih dengan karbon dioksida. So, karbon dioksida yang tidak diperlukan dalam badan kita tadi, okey, akan keluar, masuk ke jantung balik. Jantung akan pump darah, akan berdegup, pump darah sekali lagi masuk ke dalam peparu dan karbon dioksida tadi akan keluar bersama udara hembusan. So, setiap kali benda ni berlaku berulang-ulang kali selagi kita ada nyawa, selagi kamu bernafas, selagi kamu tarik dan hembus nafas. Okey, so kita secara ringkasnya dekat sini ya. Secara ringkasnya, laluan peredaran darah. Okey, darah yang lebih oksigen, okey, bermula dengan peparu. Okey, kita tarik nafas. Terus ke jantung. Jantung akan pump darah ke seluruh badan. Okey, kemudian darah yang lebih karbon dioksida, iaitu daripada tubuh badan manusia, akan masuk ke peparu, akan masuk ke jantung dan seterusnya bergerak ke peparu untuk dikeluarkan. Okey, jelas ya? Very simple. Peparu, jantung, tubuh badan. Tubuh badan, jantung dan peparu. Murid-murid kena ingat laluan. Okey, sebab mungkin dalam soalan dia ada bagi gambar rajah seperti ini dan dia minta murid-murid untuk lukis anak panah pergerakan peredaran darah. So, kalau kamu tak tahu daripada mana ke mana, so itu akan bawa masalah nanti. Okey, seterusnya jom kita gerak. Okey, so sebelum cikgu akhiri tajuk sistem peredaran darah. Okey, so macam biasa kita ada tugasan. Tugasan 1 dan tugasan 2. Okey, nampak macam banyak sikit tapi sebenarnya very simple. Okey, tugasan yang pertama adalah kamu perlu lakarkan laluan peredaran darah di dalam buku nota sains, iaitu buku panjang lah ya. Kita guna buku panjang. Dan untuk rujukan bagaimana untuk kamu melukis, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 32 dan tunjukkan kreativiti kamu sebaik mungkin. Okey, macam mana kamu nak guna? Okey, ada setengah tu mungkin print gambar jantung, print gambar peparu, okey, tampal dalam buku. Kemudian peredaran darah tu dia guna straw. Okey, straw warna merah dan straw warna biru. Amatlah digalakkan sebab itu menunjukkan kreativiti kita. Okey, dan lakukanlah tugas sebaiknya. Cikgu dah bagi idea. Cikgu rasa idea kamu lagi banyak, lagi macam-macam. Kamu boleh guna tali ya kalau kamu ada benang ya. Benang bulu kambing tu kan yang warna merah, warna biru. So boleh pakai buat ikut kreativiti. Dan cikgu mengharapkan kreativiti yang terbaik. Okey, kemudian tugasan yang kedua, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 33, tadi 32 kan? Okey, sekarang 33, kamu perlu hasilkan peta buih. Pernah buat peta buih kan? Okey, ada satu tajuk dan banyak buih-buih dia dekat keliling dia kan? Okey, so tajuk tentang kepentingan sistem peredaran darah dan juga dihasilkan dalam buku nota sains. Okey, cikgu nak kamu isi dalam buku nota sains dan tunjukkan kreativiti kamu. Maksud dia peta tu bukanlah kamu sekadar tak itu saja. Maknanya kamu boleh pelbagaikan kreativiti kamu dengan warna,
Okey, supaya nota itu menarik dan kemudian hari untuk rujukan kamu juga. Okey, so dua tugasan. Okey, dua tugasan yang pertama tadi dan yang kedua. So cikgu harap kamu boleh buat yang terbaik sebaik mungkin. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.